أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, pada masalah tadi, cuma sebelum kita start baca, sambung baca, kan tadi ada persoalan, apa maksud bertentangan? Dia bertentangan di sini, maksud dia mestilah terimam, kan terimam ataupun makmum duduk atas kan. Jadi kalau terimam duduk atas, makmum duduk bawah, maksudnya mestilah sah dengan terimam, sah makmum ni sama, bertentangan. Tapi sebenarnya tidak. Yang sahih dalam mazhab Syafi'i, jangan depan dia, duduk belakang. Faham? Itu je maksudnya. Ada benda pun. Ada pun nota tadi, alhamdulillah, ana coreng-coreng mudah-mudah je. Lepas tu gambaran pun orang kira-kira nak buat siap je. Lepas tu Ustaz Ikhwan Esko BKPI kita tulis balik dah. Lepas tu letak dalam grup dah. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok dalam tu lah. Ana buat dah satu nota mudah berkaitan dengan kedudukan imam dan kedudukan makmum. Jadi boleh rujuk situ. Tu khulasah tu, sebenarnya khulasah tu daripada kitab Muqaddimah Hadramiyah juga. Cuma gambaran itu ana ambil sikit sebanyak daripada kitab Taqrirat Sadidah. Jadi ana gabung dua tu, tulis hasil dia notanya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan tulis satu risalah khusus lah berkaitan dengan fiqh salat berjemaah ni. Cuma bila tu tak tahu. Yang ni kalau semangat semalaman boleh siap, tapi kalau tak semangat, doalah biar semangat insya-Allah. Jadi kita tak terang, kita terus sambung syarat lah. Sebab dia ada satu bab yang penting, kita akan terang pada syarat yang ketujuh lagi. Selepas syarat tujuh lagi ada satu bab yang penting, iaitu bab masbuk muafiq. Itu penting. Dan itu cukup payah sebenarnya. Ada salam? Ada soalan tak? Soalan dah? Azim tanya. Dah. Dia tanya kalau hak isteri dengan suami afdal duduk bertetangga betul ke belah kanan belah kiri sikit ke? Tak. Ia syarat dia semata-mata duduk belakang. Dia yang terbaik duduk belakang imam lah. Tapi kalau pergi belakang kanan sikit atau pergi belakang kiri sikit, apa tak? Dah apa, tak ada masalah. Lepas tu tadi dalam nota tu nak tulis, dalam masjid tidak ada had syarat. Maknanya tak ada pun syarat mesti dak lebih daripada 300 hasta. Maksudnya tu imam semayang depan, makmum semayang belakang sekali. Sah tak? Sah jemaah. Cuma dia sah tak sah jemaah satu hal, dapat tak fadilat berjemaah itu satu hal yang lain. Jadi jangan kita keliru dah. Kita hanya membahaskan ni sah ke tidak sah jemaah, bukan kita membahaskan fadilat-fadilat jemaah. KG dia akan cerita tentang sunat-sunat berjemaah di hadapan. Yalah, baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. الشرط الرابع نية القدوة أو الجماعة، فلو تابعا بلا نية أو مع بطلت إن طال مع الشك فيها بطلت إن طال انتظاره. Baik, syarat yang keempat, niyatul qudwah, niat mengikut. Awil jamaah, ataupun niat berjemaah. So seorang yang nak ikut tu imam supaya sah jemaah dia, dapat pahala berjemaah dan sah jemaah dia, mestilah niat qudwah. Baik, timbul isu, boleh ke tidak dia niat dia masuk semayang seorang diri, KG baru dia niat qudwah, boleh ke tidak? Dia akan timbul persoalan sini. Wajib makmum untuk imam ke niat qudwah? Satu. Yang kedua, boleh ke tak dia takbir dulu baru dia niat qudwah? Jelas? Baik. Pertama sekali, niat qudwah ataupun niat berjemaah ini jadi wajib bagi siapa yang nak ikut tu imam. Seseorang yang nak ikut perbuatan imam, yakni dia menggantung perbuatan dia dengan perbuatan imam. Selagi imam tak buat, maka dia tak buat. Maka kata para ulama, mestilah dia niat qudwah. Maksud apa niat qudwah? Niat mengikut. Adapun imam itu sendiri tidak syarat pun dia niat jadi tu imam. Imam tidak disyaratkan niat imam.
Ada pun makmum, yakni seseorang yang nak ikut tu imam, wajib dia niat mengikut imam. Jelas, satu masalah. Tu imam, boleh ke tak dia tak niat berjemaah? Yakni dia tidak niat jadi tu imam? Boleh. Sah ke tak orang ikut dia? Sah. Tak ada masalah. Ada pun makmum yang nak ikut tu imam, mestilah, apa maksud mengikut? Yakni dia menggantung perbuatan dia dengan perbuatan imam. Maksudnya selagi imam tak buat benda tu, maka dia tak buat. Maka ketika itu, wajib dia niat qudwah. Jelas. Ada tak tempat-tempat dua-dua niat wajib niat berjemaah? Ada. Bila? Pertama, solat Jumaat. Solat Jumaat, wajib dua-dua niat berjemaah. Tu imam niat berjemaah, makmum niat berjemaah. Sebab apa? Kerana solat Jumaat wajib berjemaah. Yang kedua, solat i'adah. Solat i'adah kan wajib berjemaah. Kita bahas dah sebelum ni. Maka ketika itu, wajib niat Jumaah. Yang ketiga, jamak kerana hujang. Jamak hujang, wajib berjemaah. Maka wajib dia niat mengikut imam. Yang keempat, salat yang dinazarkan berjemaah. Wajib juga niat berjemaah daripada awal. Selain daripada 4 salat ni, boleh makmum dia masuk dulu semayang seorang diri, lepas tu baru dia ikut. Dia niat, dia takbir Allahu Akbar. Dia niat, dia semayang seorang diri. Bila Allahu Akbar, tengah-tengah semayang, baru dia niat, sahaja aku mengikut imam. Maka ketika itu, sah semayang dia, sah jemaah dia. Faham tak? Tapi, pahala jemaah tak ada. Makmum. Adapun kalau tu imam, dia tak niat pun jadi tu imam. Selain daripada 4 semayang ni, selain daripada 4 ni. Contoh semayang asar, dia semayang seorang. Orang mengikut, dia kata, malah aku niat tu imam, aku nak semayang seorang. Sah ke tak orang ikut? Sah. Naik rakaat kedua, dia mari. Rugi pula rasa tak niat jadi tu imam. Dia pun niat jadi tu imam. Maka ketika mana dia niat, baru dia dapat pahala. Adapun makmum, kalau dia niat tengah-tengah semayang, tak dapat pahala terus. Jemaah. Tapi tu imam, start daripada dia niat, tu dia dapat pahala. Jelas masalah ni? Jelas dah. Ni yang ana cuba permudahkan perbahasan. Falau cuma masalah niat ikut tu imam, bukan sahaja aku mengikut imam. Bukan. Qasad dalam hati kita, kita mengikut seseorang itu dan kita ta'yin siapa orang kita ikut itu, maka dia tu niat qudwah dah tu. Jelas dah. Falau taba'a, sekiranya dia ikut bila niyatin, tanpa ada niat. Niat mana? Niat qudwah ataupun niat jemaah. Au ma'a syakki fiha, ataupun dia syak pada mengikutlah dia. Syakka fiha, pada mengikut. Dia syak, tadi niat tak qudwah. Maka batalat, batas mana? Sebab apa batas? Bila batas? Adakah batas secara itlaq tak? Intalan tizaruhu, sekira lama penungguan dia. Maksud gua ni begini. Dia asal-asal dia tak mau ikut. Dia kata benda tu imam baca Fatihah pun tak betul. Dia pun mayang seorang. Dia niat mufarqah, dia mayang seorang. Lepas tu waladhdallin. Ia sudah dah baca surah. Lepas tu ia nak rakaat. Ia tengok, tu imam dah rakaat lagi. Kalau rakaat malu aku seorang diri. Dia pun tunggu. Bila tu imam rakaat, baru dia rakaat. Padahal dia tak niat dah qudwah, dia mufaraqah. Maka ketika itu dia gantung perbuatan dia dengan perbuatan imam. Maka ketika itu batas semayang. Jelas tak maksud dia? Faham tak? Faham. Baik, orang tanya. Lah, sambung. Asyartul khamis tawafuqu nazmi salatayhima. فإن اختلفا كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم تصح القدوة ويصح الظهر خلف العصر والمغرب والقضاء خلف الأداء وعكسه والفرض خلف النفل وعكسه. Baik, asyartul khamis, syarat yang kelima. Tawaqufu nazmi salatihima. Muafakat, tawaqufu, yakni muafakat. Apa maksud muafakat? Sama. Nazmi, apa maksud nazmi? Ya, asal nazmi di sini maksud nazam. Apa maksud nazam? Yakni sama susunan ataupun turutan salatihima, salat antara keduanya. Benar? Salat tu imam dengan salat makmum. Yakni apa? Ketika salat tu imam ada satu rakaat, salat makmum pun serakaat. Salat tu imam ada sujud dan rakaat, salat makmum pun ada sujud dan rakaat. Dia maksud nazmi salatihima bukan dengan maksud rakaat. Rakaat berbeza tak ada masalah.
Tapi susunan salat mestilah sama. Faham? Dia ada dua. Pertama susunan salat, yang kedua rakaat salat. Perbezaan pada rakaat salat, hak tu tidak menjadi masalah. Adapun perbezaan pada sudut susunan salat, itu menjadi masalah. Contoh mana? Fa in ikhtalafa, sekiranya bersalahan. Bersalahan pada mana ni? Pada hal nazam salat. Ka maktubatin, seperti salat maktubah, salat fardu 5 waktu. Wa kusufin, dan salat gerhana. Au janazatin, ataupun salat jenazah. Lam tasihha qudwatu, maka tidak sah ikut. Maksud mana? Seorang tu dia semayang asar. Tu imam semayang jenazah. Boleh ke tidak ikut? Tidak boleh. Sebab apa? Kerana nazam berbeza. Sebab jenazah tidak ada rakaat dan sujud. Sedangkan maktubah ada rakaat dan sujud. Maka tidak sah ikut. Ataupun dia nak semayang jenazah. Tu imam semayang asar. Boleh tak ikut? Tidak boleh. Sebab apa? Nazam berbeza. Sama juga gerhana ikut semayang fardu biasa. Sebab gerhana ada 2 rakaat. Fardu ada 1 rakaat. Nazam berbeza. Maka tidak boleh. Jelas? Lam tasihha qudwatu, maka tidak sah qudwah tadi. Wa yasihu, hak ni sah sekiranya berbilangan rakaat berbeza. Wa yasihu, dan sah. Zuhru khalfal asri. Zuhur di belakang asar. Sah. Zuhur 4 rakaat, asar 4. Sah. Zuhru khalfa wal maghribi ba'atah pada al asri. Maksudnya zuhur belakang asar. Belakang maghrib. Sah tak? Tu imam mayat gari 3 rakaat. Kita main asar 4 rakaat. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Jadi, mana? Tu imam wisalang, kita bangun tambah 1 rakaat. Dah tu ustaz, dah kalau kita 3 rakaat, tu imam 4. Kita semayang garik, tu imam semayang syak. Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Contoh, kita semayang garik, tu imam semayang asar. Tu imam semayang 4, kita semayang garik 3. Boleh tak kita ikut? Boleh. Gimana? Tu imam semayang 4, kita semayang 3. Tu imam naik rakaat ke-4, kita tasyahud akhir, niat mufaraqah. Sebab apa? Sebab rakaat ke-4, rakaat ke-3 tu imam tak ada tasyahud. Tapi sekiranya kalau rakaat kedua tu imam ada tasyahud. Contoh gimana? Kita semayang subuh. Tu imam semayang isyak. Faham? Jadi kita tasyahud akhir, tu imam tasyahud awal. Maka waktu diberi 2 pilihan. Maksud 2 pilihan dia, sama ada kita niat mufaraqah, beri salam lalu, ataupun kita tunggu dalam tasyahud akhir kita, beri salam sekali dengan tu imam. Adapun sekiranya 3 ngepak, tu imam bangun rakaat ke-4, kita kena duduk tasyahud akhir. Maka ketika itu waktu kena niat mufaraqah, waktu tak boleh tunggu. Jelas? Jelas lah. Hak ni masalah ni adalah kitab I'anatul Talibin. Wal qada'u khalfa ada'i wa aksuhu, dan semayang qada di belakang semayang tuna, ataupun sebaliknya, sah, tak ada masalah. Tu imam mayang qada, kita mayang tuna. Tu imam mayang tuna, kita semayang qada, tak ada masalah. Wal fardu khalfan nafli wa aksuhu, semayang fardu di belakang semayang sunat, tak apa. Ataupun semayang sunat di belakang semayang fardu, tak apa. Tapi istisna satu masalah. Istisna belakang masalah semayang orang qasar belakang semayang orang tamam. Hak ni tak boleh. Kita semayang qasar, nak ikut tu imam semayang tamam, maka tidak boleh. Sebab apa? Dia akan membatalkan qasar kita. Kita niat asar 2 rakaat, tu imam asar 4. Kita ikut lah. Ikut boleh tak kayak gitu? Imam tasyahud awal, kita pun tasyahud akhir salam. Tidak boleh. Tidak sah. Mazhab Syafi'i kata benda batal qasar dia. Bukan batal rakaat, bukan batal semayang, batal qasar. Tapi sekiranya dia beri salam, tu imam naik rakaat 3, dia pun Assalamualaikum. Hak tu batas semayang. Jelas dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada pun kalau orang semayang tamam, ikut orang semayang qasar, hak tu tak ada masalah. Tu imam qasar asar 2, kita asar 4. Tu imam wisalam, kita bangun, hak tu tak ada masalah. Dia qasar tak ikut tamam. Tamam ikut qasar tak apa. Sama. الشرط السادس الموافقة في سنة فاحشة المخالفة. Syarat yang keenam, mestilah muwafaqah, al-muwafaqah, muwafaqah fi sunnatil fahishah, pada sunat yang fahishah,
yang keji mukhalafati bersalahannya. Ya gini. Soalan ni nak nota mudah depan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak faham masalah ni mudah je. Perkara sunat. Baik, perkara sunat ni ada apa? Dia akan ada satu sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga qunut, yang keempat tasyahud. InsyaAllah. Baik. Sekejap, kita tak apa. Tengok warna biru. Kena apa kau? Okey. Sekiranya imam. Akan ada dua masalah. Sekiranya imam buat, sekiranya imam tinggal. Baik. Sekiranya imam buat sujud sahwi, maka wajib makmum buat sujud sahwi. Kita tulis nota dulu. Nota gaib tanda wajib muafakat. Pakoh dok wajib muafakat. Ni mudah untuk nak mudah ingat ni. Sekiranya imam buat sujud sahwi, maka wajib makmum muafakat, yakni wajib makmum buat sujud sahwi. Sekiranya imam tinggal sujud sahwi, dak wajib makmum tinggal sujud sahwi, bahkan ketat sunat makmum buat sujud sahwi. Kan kita bahas kan? Sekiranya imam buat sujud tilawah, wajib makmum buat sujud tilawah. Tapi sekiranya imam tinggal sujud tilawah, wajib makmum tinggal sujud tilawah. Sekiranya imam buat qunut, tak wajib makmum buat qunut. Sekiranya imam tinggal qunut, tak wajib makmum tinggal qunut. Sekiranya imam buat tasyahud awal, tak wajib makmum buat tasyahud awal. Tapi sekiranya imam tinggal tasyahud awal, wajib makmum tinggal tasyahud awal. Tak silap. Silap. Sekiranya imam tinggal sujud tilawah, wajib makmum tinggal sujud tilawah. Ni tukar-tukar. Ma'alish. Betul dah. Ia dua muafakat. Okay, betul dah. Kita ulang mula dah. Sekiranya imam tinggal sujud sahwi, wajib makmum tinggal sujud sahwi. Sekiranya imam buat sujud sahwi, silap Allah. Sekiranya imam buat sujud sahwi, wajib makmum buat. Sekiranya imam tinggal sujud sahwi, tak wajib makmum tinggal. Faham? Sekiranya imam buat sujud tilawah, wajib makmum buat. Tapi kalau sekiranya imam tinggal sujud tilawah, wajib makmum tinggal. Sekiranya imam buat qunut, tak wajib makmum buat. Sekiranya imam tinggal qunut, tak wajib makmum tinggal. Sekiranya imam buat sujud tasyahud awal, tak wajib makmum buat. Sekiranya imam tinggal tasyahud awal, wajib makmum tinggal. Wah, nota ni kan? Nota ni ada. Ana letak dah dalam risalah tu. Risalah pernah di-share dalam grup. Risalah sujud risalah tasyahud awal dan qunut. Syekh Bilal mari dulu. Bukan gitu ah. Ada dah tak dalam tu. Nota ni. Ni hak mudah nak ingat ah. Jelas dah. Baik, kita sambung. Falau taraka al-imam, sekiranya meninggalkan oleh imam sajadat tilawah, sujud tilawah, wa sajadahal ma'mum, ataupun sujudnya makmum. Sekiranya imam tinggal sujud tilawah,
tapi makmum pergi sujud tilawah. Au aksu, ataupun sebaliknya. Tu imam buat sujud tilawah, makmum tinggal sujud tilawah. Jawapan dia benda? Jawapan dia depan. Batalat. Batal. Ataupun masalah benda? Tarakal imamu tashahudal awal. Tu imam tinggal tasyahud awal. Wa tashahadahul ma'mum. Kemudian tasyahud akan makmum. Batalat. Dia pada masalah tasyahud awal, sekiranya tu imam buat, makmum bangun dengan sengaja, maka hak tu sunat dia turun kan. Tapi kalau dok sengaja, hak tu wajib. Adapun kalau makmum tinggal, hak tu wajib tinggal. Jelas tak? Faham? Faham. Wa in tashahhadal imam, sekiranya tasyahud akan imam. Wa qama al-ma'mumu amdan, dan makmum bangun dengan sengaja. Tapi kalau tak sengaja, wajib turun. Kalau sengaja, maka sunat turun. Kalau tak sengaja, tinggal. Sekiranya makmum bangun dengan sengaja, maka sunat turun. Kalau tak sengaja, wajib turun. Allahu Akbar. Wah, ni sabqul lisan banyak petang ni. Allahumma salli ala sayyidina. 2 minggu dah kot. Main tiap-tiap hari ngadak muka tulis je. Mula, nak baca mula. Wa in tashahhadal imam, sekiranya tasyahud akan imam. Wa qamal ma'mum amdan, dan makmum bangun dengan sengaja. Kalau terlupa, wajib turun balik. Kalau sengaja, sunat turun balik. Lam tabtul, tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab tak wajib muafakat pada buat. Tapi wajib muafakat pada tinggal. Wa yundabu lahu audu, sunat dia turun kembali. Jelas. Aku suka. Soalan dia. Soalan dia. Soalan daripada Ustaz Amir Ridwan. Soalan daripada Ustaz Amir Ridwan. Mana? Kalau kita niat beriman dengan ditentukan iman tersebut, seperti aku solat berjemaah berimankan Salahuddin, tapi selepas solat kita dapati iman tersebut ikhwan. Sah ke tak jemaah kita? Tak sah. Tak sah. Sebab jadi ta'yin. Kalau tak ta'yin tak apa. So. Asyartu sabi' al-mutaba'ah. Syarat yang ketujuh, mutaba'ah. Apa maksud mutaba'ah? Mengikut. Sebab kan Nabi sebut dalam hadis mana? Ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa'iza kabbara fakabbiru. Jadi tu imam dijadikan untuk diikuti. Sebab tu syarat qudwah yang ketujuh adalah mutaba'ah, mengikut. Fa'in baca. Fa'in qaranahu fit taharrumi batalat. Sekiranya menyertai, qaranahu, menyertai benda ni, menyertai akan makmum oleh imam. Maknanya makmum ikut tu imam sekaligus. Maknanya buat sekaligus. Fit taharrumi, pada takbiratul ihram, batalat, batal. Hak ni kena jelas mulai masalah ni. Tidak boleh tu makmum takbiratul ihram sekali dengan tu imam sekiranya makmum tadi niat mengikut imam. Kalau dia niat sahaja aku salat asar mengikut imam. Sebab dia niat qudwah, dia mengingat ikut, mesti tu imam selesai dulu takbir. Tapi kalau dia niat sembahyang solat diri, tak apa, dia nak takbir dulu pun, ada masalah. Faham tak masalah? Sekiranya dia niat mengikut, maka tu imam kena selesai dulu. Sebab apa tu imam kena selesai dulu? Sebab macam mana dia nak mengikut seseorang yang belum selesai sembahyang dia, belum masuk dalam sembahyang. Faham ke tak? Sebab itu disyaratkan tu imam kena kum dulu, baru kum pula. Allahu Akbar, bar dulu, baru makmum Allah. Kalaulah belum bar, tiba-tiba makmum Allah dah, maka tidak sah. Jelas masalah ni dah? Jelas. Tapi kalau dia niat seorang diri, tu tak ada masalah. Dia niat dulu, Allah, aku sembahyang seorang diri. Lepas tu kan, bila tu imam sudah takbir, baru niat, aku ikut tu imam. Tapi perbuatan ini makruh, tak dapat fadilat berjemaah. Jelas?
Sebab apa kena ikut gini? Sebab kaedah Nabi sebut iza kabbara fakabbiru. Jelas. Batal semayang dia tidak sah. Wa kaza. وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين أو تأخر عنه بهما لغير عذر. Baik. Dan begitulah juga. Iza taqaddama alaihi, sekiranya mendahului atasnya atas tu imam tu biruknaini fi'liyaini, dua rukun fi'li. Kalau dua rukun qauli tak apa, dua rukun tak ada masalah. Dia mesti rukun fi'li. Apa maksud rukun fi'li? Rukun yang berbentuk perbuatan. Dia mendahului boleh jadi dua masalah. Maksud mana mendahului? Tok imam qiyam. Makmum dia qiyam sekali dengan tok imam. Ni kalau kita nak suruh praktikal tak payah kok sebab dua orang ni je. Dua orang ni ada depan. Kalau nak suruh dua orang ni praktikal, maka dua orang ni tak boleh mendhabit. Jadi nak suruh praktikalnya tangan kanan je. Kalau tak faham, komen balik di tu. Sebab hak ni mungkin akan pergi slow-slow sikit masalah ni, kerana masalah ni cukup payah. Sebab ni nak masuk masbuk muwafiq. Baik. Ia gini, maksud mendahului gua ni, dia maksud mendahului dua. Pertama gua ni, gini. Makmum, imam, makmum. Tok imam qiyam. Ia duduk baca, tok imam baca surah panjang, Baqarah hari tu. Maklumlah, musim-musim PKP tarawih pun kena rumah. Jadi ia pun semayang baca Baqarah. Jadi bila makmum dengar tok imam baca panjang, makmum pun kata serabut tok imam, ia pun rakaat. Bila rakaat, adakah cukup sempurna dah satu rukun? Tak lagi, baru satu setengah. Sebab apa? Rukun rakaat belum sempurna. Sebab apa belum sempurna? Sebab ia tak qiyam dia. Baik, ketika ini perbuatan dia benda haram. Bila rakaat, dia pun tunggu. Tok imam panjang tak habis-habis lagi, dia pun i'tidal. Baru satu setengah. Sebab apa? Sempurna rukun rakaat. Setengah apa? Sebab tak sempurna lagi rukun i'tidal. Nampak tak? Satu setengah. Dia pun i'tidal. I'tidal tak boleh lama. Sebab rukun pendek. Dia pun turun nak sujud. Sekira dia turun nak sujud, melepasi je sekurang-kurang rakaat, maka batal semayang dia kalau dia tak niat mufaraqah. Satu masalah. Nampak kan? Nampak? Ini mudah je. Masalah kedua, dikira juga mendahului tok imam sekiranya tidak ada tamakninah dalam rukun-rukun tersebut. Mana? Dia qiyam sekali. Tok imam dak rakaat lagi, ia rakaat dah. Tok imam baru nak rakaat, dia iktidal dah. Tok imam baru nak iktidal, dia turun sujud. Maka hak ni mendahului juga. Sebab apa? Sebab tidak ada tamakninah dalam rukun rakaat dan rukun iktidal. Sekiranya ada tamakninah bersama dengan imam pada rakaat dan iktidal, tak apa. Tapi kalau tak ada langsung, bersalahan saja duduk, maka kira mendahului dua rukun. Jelas tak? Ni masalah kedua ni agak sulit sedikit. Moga-moga jelas lah. Au ta'akhkhara, ataupun dia lewat. Lewat mana ni? Lewat dua rukun. Sama gak lewat dua rukun. Lewat dua rukun sama macam masalah ni. Masalah gua ni, tok imam semayang dengan makmum. Tok imam rakaat, makmum duk relax. Bapa duk relax, duk habis pergi baca Fatihah. Tok imam i'tidal, makmum dah habis pergi baca Fatihah. Tok imam sujud. Sujud dia kalau masalah makmum dahulu daripada tok imam, hak tu dak syarat pun dari makmum sampai dia datang. Semata-mata melebihi sekurang-kurang rakaat. Batal dah. Tapi kalau masalah tok imam mendahului, hak ni disyaratkan dari tok imam sampai datang dulu, baru datang. Jelas dah? Baik. Sampai tok imam sampai dahi dia datang, dia masih lagi baca Fatihah. Kalau dia rakaat dah tak apa, dia masih lagi baca Fatihah, batal semayang. Samalah juga masalah kedua, dikira lewat juga daripada tok imam sekiranya tak silang dan tak ada dapat tamakninah. Tok imam rakaat, dia duduk baca Fatihah. Bila tok imam rakaat aja, bila makmum rakaat je, tok imam i'tidal. Kemudian bila tok makmum i'tidal, tok imam sujud. Tak dapat tamakninah dalam rakaat dan i'tidal. Kira lewat dua rukun. Jelas? Melainkan li ghairi uzrin, melainkan ada uzur. Uzur di sini dalam masalah dia iaitu masalah muwafiq.
Ia dalam mazhab Syafi'i. Kita ambil mazhab Syafi'i. Kita jangan ambil mazhab lain lagi. Kita ambil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dia ada dua masalah, iaitu masalah muwafiq dan masalah masbuk. Apa itu muwafiq? Muwafiq orang yang sempat qada Fatihah dalam qiyam bersama imam. Ingat balik takrif ni. Apa maksud muwafiq? Orang yang sempat qada masa Fatihah ketika qiyam bersama dengan imam. Dia bukan tengok tu imam baca Fatihah ke tak, bukan dia tengok tu imam baca lambat ke slow Fatihah, bukan dia tengok kita baca Fatihah ke tak. Dia tengok qiyam kita tu dengan qiyam tu imam tu dan ke tak qada-qada sekurang-kurang Fatihah. Sekurang-kurang Fatihah ni berapa? 25 hingga 35 saat. Maksud dia, daripada, dan kita kena ambil satu berat masalah. Masalah masbuk dan muwafiq berlaku pada tiap-tiap rakaat. Jangan kita melihat masbuk dan muwafiq hanya berlaku pada rakaat pertama sahaja. Ni silap. Boleh jadi kita masbuk pada tiap-tiap rakaat, boleh jadi kita muwafiq pada tiap-tiap rakaat. Jelas? Jelas? Boleh jadi kita masbuk 4 rakaat kita masbuk belaka. Boleh jadi 4 rakaat kita muwafiq belaka. Boleh jadi rakaat pertama kita masbuk, rakaat kedua kita muwafiq, rakaat ketiga kita masbuk, rakaat keempat kita muwafiq. Tak tentu. Sebab dia apa? Dia berlaku masbuk dan muwafiq berlaku tiap-tiap rakaat. Apa itu masbuk? Masbuk iaitu orang yang sempat qada Fatihah bersama dengan imam. Qada qiyam dia bersama dengan imam. Adapun muwafiq orang yang sempat muwafiq. Masbuk orang yang tidak sempat. Dalam qiyam, macam mana nak kira daripada qiyam? Sekiranya pada rakaat pertama daripada takbiratul ihram. Daripada takbiratul ihram dia kepada rakaat tu imam. Kalau rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, daripada qiyam dia, berdiri tegak dia kepada rakaat tu imam. Jelas tak masalah ni? Jelas dah. Jadi dia kena tengok daripada takbiratul ihram dia Allahu akbar kepada rakaat tu imam dan kedak qada sekurang-kurang Fatihah. Maksud dia dan kedak 25 hingga 35 saat. Bukan dan kedak dia baca dan kedak dia dengar tu imam baca. Bukan. Salah faham yang paling besar, dia kata bukan masalah dia dang dak baca ataupun dia dang dak dengar tu imam. Tak, ni salah faham. Dia mestilah dan kedok tempoh qiyam tadi. Dan kedok. Masalah dia baca tak baca tu masalah lain. Faham? Berapa? 25 hingga 35 saat. Daripada mana? Daripada takbiratul ihram kepada rakaat ataupun daripada qiyam dia kepada rakaat tu imam. Jelas. Sekiranya sempat, hukum dia muwafiq. Bila muwafiq, hukum wajib dia perhabis Fatihah. Wajib orang muwafiq menghabiskan bacaan Fatihah. Tapi kalau dia masuk dalam beberapa keuzran, dia akan sebut beberapa keuzran, maka ketika itu dimaah 3 rukun panjang. Mana 3 rukun panjang? Rakaat, sujud pertama, sujud kedua. Kalaulah dia ni muwafiq biasa, bukan masuk dalam keuzran, contoh was-was apa semua, maka waktu dimaah 2 rukun asal. Apa maksud 2 rukun asal? Rakaat dan i'tidal. Kalau tu imam sujud pertama dia tak sudah lagi, batal sembahyang. Tapi kalau dia masuk dalam beberapa keuzran, maka 3 rukun panjang. Rakaat, sujud pertama, sujud kedua. Maksud apa 3 rukun panjang? Sekiranya tu imam sudah masuk kepada rukun qiyam pada rakaat seterusnya, ataupun sudah duduk pada tasyahud akhir, dia masih lagi baca Fatihah, batal sembahyang. Dia kena buat salah satu daripada 2. Sama ada dia niat mufaraqah ataupun dia mengikut keadaan imam ketika itu. Jelas? Jelas dalam masalah ni? Mudah je. Adapun masbuk dia kena ikut tu imam serta-merta. Jelas? Dah masalah tak dia nak kata. Boleh jadi rakaat pertama dia muwafiq. Rakaat pertama dia masuk, dia tak teringat baca Fatihah, maka wajib dia baca Fatihah. Dia maah 3 rukun panjang sebab masuk dalam bab uzur kita sebut. Ada sebut 3 rukun. Dia pun baca Fatihah. Baca pula jenis lambat. Baca lambat apa semua. Tiba-tiba tu imam duduk antara 2 sujud baru dia rakaat. Maka dia boleh rakaat tu. Sebab apa? Belum 3 rukun lagi. Maksudnya tu imam belum bangun daripada sujud kedua. Dia pun rakaat. Lepas tu imam pun sujud kedua
dia pun i'tidal. Tu imam pun qiyam, dia pun sujud pertama, duduk antara dua sujud. Sujud, dia pun naik rakaat yang kedua. Bila dia naik rakaat kedua, tu imam pun Allahu Akbar. Tu imam rakaat. Dia baru naik, baru bismillah. Ketika itu, rakaat kedua dia dihukumkan masbuk. Rakaat pertama muafiq. Apa ada masalah ni? Sebab itu jangan kita faham masbuk muafiq pada rakaat pertama sahaja. Cuma ni kita sudah terang pada mazhab Syafi'i. Ana dak kisah mana kalau orang muafiq tiba-tiba dia tinggal Fatihah kerana majoriti tiga mazhab lain kata dimaafkan sekalipun muafiq. Dia ketat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang masbuk sibuk berabi Fatihah, siapa tak dah rokok bersama dengan imam, maka hak tu batal sembahyang. Sebab orang masbuk wajib dia rokok bersama dengan imam dan dia dapat rakaat sekiranya dan tamakninah bersama dengan imam. Faham tak? Sekiranya tak dan, maka dia tak boleh rakaat. Hari ni berlaku masalah gua ni, lebih-lebih lagi kalau bulan Ramadan. Bila rakaat 3, rakaat ke-4 salat Isyak, tu imam jenis laju. Okay, kalau tu imam import lah. Bukan kita pelekeh tu imam import ni. Cuma kita perhati. Rakaat 3, rakaat ke-4 dah baca slow. Dia pun baca laju-laju. Bila dia baca laju-laju, padahal daripada qiyam tu kepada rokok rakaat 3 tadi yang dang pun qada-qada tamakninah. Dia dok suka dia ini muafiq. Dia kata muafiq masbuk rakaat pertama je. Dia pun berabi Fatihah. Hal keadaan dia rupa-rupanya dia masbuk. Hak ni boleh bawa pada batas. Sebab tu orang kalau muafiq anak tak bimbang sangat. Orang masbuk ni bimbang. Sebab masbuk tidak rokok bersama imam, 4 mazhab batal. Muafiq mazhab Syafi'i je ketat. 3 mazhab lain boleh rokok lalu. Okeylah. Kalau masalah imam dari sujud baru pada tahiyat akhir, imam mesti sujud. Hak tu apa? Sebab apa? Hak tu belum sempurna lagi 2 rukun. Sebab apa sempurna 2 rukun? Baik, sujud. Tu imam duduk tasyahud awal, tasyahud akhir. Baik, baru 1/2. Budak 1/2 kan? Baru setengah kan? Tu imam pun wisalam. Okey, sekarang ni rukun fi'li ke rukun qauli? Duduk tasyahud akhir, tu rukun fi'li. Baik. Tasyahud, rukun fi'li ke rukun qauli? Qauli. Selawat kepada Nabi, qauli ke fi'li? Qauli. Salam, fi'li ke qauli? Qauli. Baik, jadi baru 1 rukun. Jadi batal tak? Tak batal. Cuma perbuatan itu makruh. Jelas dah? Dah ada ustaz kata batal ustaz. Tu kena tanya je hujah mari mana. Kita ambil hak daripada kitab. Jelas dah? Kalau memang dia baca sujud nak naik ke qiyam tu, dia kira lepas pada separuh rukuk. Baru kira batal. Fa in qaranahu, sekiranya menyertai akan makmum dengan tu imam, fi ghairi taharrumi, selain daripada takbiratul ihram lah, rukuk sekali ataupun qiyam sekali ataupun iktidal sekali, au taqaddama alaihi bi ruknin fi'liyin, ataupun mendahului atas satu rukun fi'li. Kalau mendahului rukun dua tak boleh, satu rukun. Au ta'akhkhara anhu bihi, ataupun melewatkan di atasnya satu rukuk. Lam yadur, tidak wi mudarat. Apa maksud dak wi mudarat? Tidak batal sembahyang. Ya. Wa yahrumu, dan haram, taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'liyin, dan haram mendahuluinya makmum alaihi atasnya imam bi ruknin fi'liyin, dengan satu rukun fi'li. Mendahului satu rukun itu haram. Lewat satu rukun tanpa uzur itu makruh. Jelas? Jelas. Cek. Wa in takhallafa bi'udrin kabud'i qira'atin bila waswasah wa ishtighalil ma'mumil muwafiq bi du'a'il iftitah aw raka'a imamuhu fashakka fil fatihah أو تذكر تركها
أو أسرع الإمام قراءته انظر إلى 3 أركان طويلة. Baik, sekarang ni nak cerita masalah dia. Masalah uzur orang muafiq pada 3 rukun. Dia asalnya orang muafiq kena 2 rukun je. Dimaah 2 rukun asal. Mana? Rokok iktidal. Tapi ada beberapa masalah dipanggil masalah istisna, masalah yang diuzurkan dimaah pada 3 rukun. Benda 3 rukun tu, benda rokok, sujud pertama, sujud kedua. Jadi kalau pada bilang rukun jadi 5 lah. Betul tak? Rokok, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud, sujud kedua. Jadi tapi mudah nak sebut 3 rukun panjang. Tapi kalaulah tak ada uzur, 2 rukun biasa. 2 rukun biasa benda rokok, i'tidal. Tapi kalaulah pada uzur 3 rukun panjang. Tapi kalau kita bilang pada rukun biasa jadi 5. Yalah. Wa in takhallafa bi'uzrin, sekiranya bersalahan dengan uzur. Maksud ada uzur. Benda uzur tu kabut'i qira'atin bila waswasatin, dengan lambat bacaan tanpa waswah. Ia memang jenis baca lambat. Maklumlah baru pandai baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Umur 50. Anda biasa temu. Dulu sebelum kita duduk sibuk-sibuk kuliah dulu, kita ngajar Quran. Kita tahulah buat ni. Umur 50. Bismillah. Tapi kalau jenis waswah, hak tu tak jadi. Kalau waswah hak tu tak boleh. Ya jenis apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baru belajar, lepas tu tak duduk sibuk. Tak kena Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Tapi hak ni memang tabiat dia dah. Ataupun ulama kata termasuk juga hak dalam lambat ni, orang hak jenis gagap. Memang gagap. Bismillah. Tu tak apa. Jelas dah. Tapi tak waswah dah maaf lah. Kalau waswah. Washtira. Dan termasuk juga hak di maaf ni. Washtiralil ma'mumil muwafiqi bidu'a iftitah. Ishtira, sibuk akan makmum yang muwafiq, yang sempat pada Fatihah. Tapi dia duduk sibuk bidu'a iftitah. Dia duduk sibuk baca doa iftitah. Ya doa iftitah ni kalau kita baca hak sempurna tu, sebenarnya dah lah masa Fatihah. Tapi kita dah baca slow. Jadi baca sir, semayang sir. Kita pun baca doa iftitah dulu buat sunnah. Itu baru inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tu imam Allahu akbar. Kita maka apa hukum ketika tu? Wajib kita berhabis Fatihah. Maaf 3 hukum. Tiga hukum mana? Bila sebut 3 hukum mana tu? Aw raka'a imamuhu fashakka fi fatihati, ataupun telah rakaat imamnya kemudian syak pada Fatihah. Tu imam rakaat, dia baru nak rakaat, baru nak tadi Fatihah baca aku ralik dengan tu imam baca ni, dia syak, maka wajib baca Fatihah. Tapi kalau syak pada Fatihah dia sudah rakaat, tu imam rakaat, dia rakaat, masa tengah rakaat ni dia syak, tak dibaca Fatihah dah, dia hak tu dah perlu bangun, kena tambah serakaat. Bila dah? Au tadhakkara tarkaha, ataupun dia ingat pada meninggalnya Fatihah. Tak ada syak tinggal, tapi syarat boleh rakaat dia. Ataupun dia ingat memang tinggal, kena baca. Au asra'al imamu qira'atuhu, ataupun laju tu imam baca. Ni tarawih. Alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua Yasin Allahu akbar. Ni musim-musim PKP ni tarawih di rumah. Ayah-ayah bersiap-siap lah. Jangan buat perangai pelik-pelik. Maka ketika itu masalah-masalah uzul, dia ada sebenarnya kalau kita cek tu dia ada khilaf. Tengoklah dia ada rezeki, doakan nasihat. Ana buat satu risalah fi salat berjemaah, analiskan. Ada 7 kepada kita buat gambaran, lepas tu kita bawa khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Rabi, hak ni masuk masbuk ke, ni masuk muafiq ke ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita doakan biar Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah pada anda. Aduh, banyak kerja penulisan, projek-projek penulisan ni, tapi himmah tu kurang. Orang lain, ana
cerita ke guru. Guru adalah minta anak tolong buat satu buah penulisan. Lepas tu kata Tok Guru, si time PKP ni tak ada semangat nak nulis. Tok Guru pun tulis keratan. Ulama-ulama yang menulis kitab dalam penjara. Wih, sentak. Allahu Akbar. Patut jawab pun, saya bukan ulama. Jadi tak pula. Istisna. Maka dimaaf benda. Uzira ila sati arkanin tawilah. Dimaaf pada 3 rukun panjang. Benda 3 rukun, rakaat, sujud tanu, sujud kedua. Kalau dah Tok Imam bangun dah qiyam pada rakaat keseterusnya ataupun sudah duduk tasyahud akhir, sebelum Tok Imam qiyam ataupun sebelum Tok Imam duduk tasyahud akhir, dia kena buat salah satu. Sama ada mufaraqah ataupun kembali duduk, pergi kepada tempat Tok Imam duduk. Kalau Tok Imam tasyahud akhir, dia tak niat mufaraqah, maka dia kena terus turun tasyahud akhir, dia ditambah rakaat. Faham? Fa in zada, sekiranya lebih daripada 3 rukun, macam tasyahud akhir ataupun naik rakaat seterusnya Tok Imam, nawal mufaraqah, maka dia niat mufaraqah. Aw wafaqahu fima, ataupun dia muafakat pada tempat, pada barang Tok Imam tu. Huwa fihi. Aw wafaqahu, ataupun muafakatnya makmum fima, pada barang. Pada barang sini pada tempat lah. Huwa al-imam. Fihi, padanya, pada barang ni. Maksudnya Tok Imam duduk mana masa tu? Kalau Tok Imam duduk tasyahud akhir, dia pun pergi duduk tasyahud akhir. Walaupun tak habis Fatihah. Walaupun nak pergi. Dak bukan amin satu kau. Ada orang bila faham kena duduk tasyahud akhir, dia pun rokok degah-degah, dia pun iktidal degah-degah, dia sujud, dia duduk antara 2 sujud, dia pun sujud, dia pun duduk tasyahud akhir. Hak tu batal. Dan yang kedua adalah dia daripada qiyam tadi terus duduk tasyahud akhir. Dah tu, dah tinggal tertib. Dihukumkan kamu seolah-olah orang masbuk. Orang mula-mula masuk semayang mana? Terus duduk. Kiki tambah sokan. Ni kalau memang lebih dah 3 rukun tak? Ya. Kalau story dah lebih lagi, tapi dia kata imamnya akan lebih ajak lagi, tapi Tu dah solusinya. Tapi kalau dia nak mufaraqah tak apa. kalau yang kau imam tu nak lebih dah, tapi tak habis lagi baca Fatihah. Lepas tu kalau itu orang lalu apa? Dah. Boleh. Wa ata bi rak'atin, kemudian dia mendatangkan 1 rakaat ba'da salamihi, selepas salam. Benar, ganti rakaat yang dia tinggal. Tapi kalau dia niat mufaraqah, maka dia sembahyang solat diri ya. Dia buat perbuatan dia tertib macam biasa. Tapi kalau tu imam sujud kedua, dia sudah habis Fatihah, rokok dah. Hak tu dah apa? Hak tu dia sudah boleh dah rakaat tu. Faham? Orang muafiq nak boleh rakaat, tak syarat pun rokok bersama imam. Hak kena dapat rokok bersama imam ni orang masbuk. Hadza kulluhu, ini semua ni fil muafiq, pada orang muafiq. Wa huwa, siapa muafiq itu? Man adraka ma'a imam qadra Fatihah. Siapa hak dapat bersama dengan imam qadar Fatihah. Bukan dengar tu imam baca Fatihah, bukan qadar dia baca Fatihah. Cuma sempat bersama dengan imam qadar Fatihah. Maksud apa? Sebab qiyam dia bersama dengan imam. Nak kira mana qiyam? Daripada takbiratul ihram ataupun daripada qiyam dia kepada rukuk tu imam. Jelas. Masa ngaji aku nafi tu anak tengah panjang lebar. Betul tak? Rokok imam tu, imam mula-mula rokok ke imam dapat sekurang-kurang rokok tu? Imam turun rukuk. Dia start turun tu kira putus dah. Kira macam start dah tu ya. Lah. Wa ammal masbuk, ada pun masbuk. Masbuk ni benda orang tak sempat qada tu lah. Tu masbuk. Ke daerah mana ni? Jelas. Dah. Kita kena jaga Ustaz Ikhwan ni bolanya. Cik gambar peminat malu. Wa ammal masbuku, ada pun orang masbuk. Iza raka'a, sekiranya dia raka'. Al-imamu fil Fatihah. Jika imam raka' pada Fatihah, fa in ishtaghala, sekiranya orang masbuk. Iza raka'a al-imam, sekiranya raka' tu imam. Fi Fatihati, pada Fatihah ni, tengah baca Fatihah, tu imam raka'. Fa in ishtaghala bi sunnatin, sekiranya dia sibuk dengan hak sunat-sunat. Seperti benda sunat, kadu'ai al-iftitahi awit ta'awuzi, sama ada doa iftitah ataupun ta'awuz.
qara'a biqadriha, maka dia kena baca Fatihah tadi qadar. Masuk balik. Dia masuk lambat. Allahu akbar, dia masuk, dia pun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu imam pun Allahu akbar rakaat. Dan kedok qadar Fatihah? Tak dan. Tidak dan qadar Fatihah tu. Baik. Sekarang ni boleh rakaat lalu kan? Kata ulama tak. Wajib dia perhabiskan dahulu. Qadar kalaulah dia tak baca sunat-sunat tadi, dia dapat qadar mana Fatihah? Dia kata kalau banyak-banyak tu Ustaz, dan Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kena siapa Ar-Rahmanir Rahim. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima pun sami Allahu liman hamidah. Maka dia tidak boleh rakaat tersebut, dia kena tambah satu rakaat. Tapi Ar-Rahmanir Rahim, dia pun rakaat dan qada tamakninah bersama dengan imam, maka dia dapat rakaat tersebut. Inilah. Summa in adrakahu fi ruku'. Sekiranya mendapat ia makmum fi ruku'i, pada rakaatnya rakaat imam, adraka raka'ah, maka dia dapat rakaat. Wa illa, sekiranya tak dapat qada tamakninah bersama dengan imam ketika rakaat tu, fatathu, maka luputlah dia. Luput mana? Luput rakaat tu. Wa yuwafiquhu wa ya'ti, maka dia kena muwafaqatnya. Muwafaqat sini dia. Muwafaqat dengan tu imam ketika rukun tu lah. Masuk pun ni. Hak ni gambar orang salah faham. Ia tengah Ar-Rahman, ia tak sepatutnya Ar-Rahmanir Rahim baru dia boleh rakaat. Ia baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu imam sami Allah liman hamidah. Baik, sekarang ni dia kena rakaat ke dia kena iktidal? Tidak. Ikhwan? Tidak. Maka ketika itu bukan dia kena rakaat, bahkan dia kena duduk iktidal. Kalau dalam tengok manhajul qawi, wujuban, wajib dia duduk iktidal, bukan dia tunggu rakaat. Ia tengok Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Maka dia lepas tangan, duduk kedudukan iktidal, baca zikir dalam iktidal. Jelas. Dah kek tambah serakaat. Dan ni start rakaat dia tinggal. Tinggal puan ni rakaat ni mudah kira dah. Macam mana baru masuk lah. Wa ya'ti bi raka'atin, dan dia kena datangkan rakaat bila? Selepas salam dia. Selepas salam tu imam. Wa illam yashtagil bi sunnatin, sekiranya dia tak sibuk dengan hak sunat-sunat. Maksud terus bila semayang tu Allahu akbar, dia terus baca Fatihah lalu qata'al qira'ah wa raka'a ma'ahu, dia kena putuskan bacaan dia terus rakaat bersama imam. Kalau dia guting dengan tu imam, maka tak dapat rakaat. Dia mesti qada-qada boleh tamak. Faslun fasalahu. Faslun fi idrakil masbuk lirrak'ah. Fasal pada nak menyatakan dapatnya orang masbuk akan rakaat. Nak syarat makmum ni boleh rakaat, makmum masbuk boleh rakaat bersama dengan imam ni bila? ومن أدرك الإمام المتطهر راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن أقل الركوع أدرك الركعة. ومن أدرك, barang siapa hak dapat al-imamul mutahhir, imam dia hak suci. Kalau imam dia berhadas tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak menanggung Fatihah makmum. Dia kena suci lah, baru dia boleh menanggung. Raki'an, hal keadaan dia pula dalam keadaan rukuk. Tu imam hak suci tadi hal keadaan dia tengah rukuk. Watma'anna ma'ahu, dan dia dapat tamakninah bersamanya imam. Maksud dia tak guting. Qabla irtifa'ihi, sebelum bangunnya imam. An aqalli ruku'i, daripada sekurang-kurang rukuk. Dia duduk sekejap. Dan adraka raka'ah, maka dia dapat rakaat. Wa in أدركها في ركوع زائد أو في الثاني من الخسوفين لم يدركها. وإن أدركها في ركوع زائد, sekiranya dia dapat pada rakaat yang tertambah. Maksud apa ni? Imam pada rukuk yang tertambah. Imam salah rakaat, dia masuk, dia pun rakaat sekali. Ingatkan lah, rupa-rupanya tambah. Ataupun rakaat tadi rakaat tambah, dia tak tahu. Tiba-tiba tengah rakaat, lepas tu dia pun rakaat sekali.
Tok Imam teringat, salah tambah rakaat kelima. Tok Imam pun terus duduk. Dia kata, mana pula? Dah buat tambah. Dah dapat rakaat. Au fi sani, ataupun rakaat yang kedua fi minal khusufain, daripada dua gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Lam yudrikha, maka ia dah dapat. Dah dapat rakaat tadi. Jelah. Faslun fasabalu fi sifati a'immah. Fasal pada nak menyatakan siapa hak berhak jadi tok imam. Kita tangguh sini lah, letih lah muslim-muslimat. Bukan tak senang nak terang masuk orang fiqh. Cuma muslim-muslimat, alhamdulillah hari ni cukup dah 2 minggu kita baca masbuk muwafiq. Ikut perjanjian asal Darul Ihsan dengan anak, baca 2 minggu je. Jadi anak tunai janji tu 2 minggu lah. Cuma muslim-muslimat, tak tahulah esok sambung ke tak, kita tengok permintaan. Kalau betul masih ada yang berminat nak suara sambung Muqaddimah Hadramiyah ni sampai khatam, boleh komen dalam video tu lah, sambung ataupun buat permintaan. Kita nak tengok lah betul tak orang mana hak betul-betul nak sambung. Jadi kalau sambung muslim-muslimat, mungkin dalam 2 minggu kita khatam lah. Kalau betul lah PKP ni sambung, di Jordan lah, Malaysia nama sambung lah. Jordan ni nampak macam sambung, tapi kalau betul lah sambung, 2 minggu lagi khatam lah. Minggu depan khatam lah kita ni. Minggu ni 3 hari 4 hari lagi khatam pas semayang, masuk bak zakat, puasa, haji. Tapi kalau betul hak masih ada yang berminat, kita buat live. Kalau tak berminat, anda ajar 2 ketua duduk rumah je lah. 2 ketua ni duduk rumah je lah. Kalau ada hak berminat, maknanya kita sambung lagi live ni. Sebab perjanjian Darul Ihsan 2 minggu je. Jangan bimbang, anda tak ada gaji ke pun. Cuma muslim-muslimat, kita ni beri masa. Sebab kita pun sibuk dengan buku lain juga. Anda pun tadi pun baru khatam satu kitab ni share. Jadi banyak masa kita, siapa duduk dengan anak serumah dia tahulah. Jadi warna lepas subuh, warna lepas tu lah mengajar itu, lepas subuh, warna kelas, lepas tak sambung pula, lepas asar, warna malam, warna. Jadi sibuk sangat, tapi kita luang masa. Jadi ada sikit lagi, lebih kurang 2 minggu khatam. Kalau ada betul-betul ada yang himmah dia masih tinggi, sebab kitab Muqaddimah ni panjang. Himmah dia tinggi, taubat ya habis. Awal-awal memang ramai. Balik-balik je nak habis tengah-tengah ni biasalah. Tak apalah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada. Jadi, tak. Tasyahud awal sama hukum dengan tasyahud akhir ke untuk kiraan 3 rukun fi'li? Tak, tasyahud awal tak kira. Sekiranya tok imam baru duduk tasyahud awal, makmum boleh bagi lagi Fatihah. Tak ada masalah. Dia dikira rukun, yakni qiyam baru ataupun tasyahud. Tasyahud awal tak apa. Tak ada masalah. Untuk orang was-was tu Ustaz, sebaiknya dia solat sendiri kat rumah ke guana Ustaz? Tak tarak dah nak ajar dia supaya tak was-was, tapi tetap tak berkesan sampai sakit kepala. Dia was-was ni kadang-kadang dua. Pertama kerana kurang ilmu. Ni bukan kerana pelakon. Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya. 2 sebab was-was. Pertama sebab gangguan. Yang kedua was-was ni kerana kurang daripada surah ni. Kerana masa yang duduk ngaji pondok ni, kawan-kawan anak lama jawab jadi was-was. Bahkan ada seorang anak murid anak, Salahuddin nak kedok anak. Tapi ada seorang anak murid anak di surah Al-Hikmah. Bukan Salahuddin ni okey je. Anak murid anak ada seorang, dia ngaji dengan anak di surah Al-Hikmah. Dia kuat tak kuat was-was. Orang bang zuhur dia start wuduk. Orang sudah semayang zuhur, dia tak sudah pergi basuh muka. Kuat tak kuat was-was. Kalau dia wuduk, basuh habis, jeruk baju. Anak tegur, alhamdulillah, baju dah basah. Apa? Tak nak wuduk, dia pecat baju. Sebab dia kata kalau basuh, tak marah. Jadi, pecat bawah. Tapi lepas ngaji ni, kita 2 tahun betul-betul duduk semua, alhamdulillah, hilang. Dia was-was ni 2 sebab ni berada. Jahil, kerana kurang pengajian, ataupun kerana ada gangguan. Sebab tu nak kenal orang was-was ni, duduk tandas lama, kadang-kadang sejam, setengah jam, was-was kuat. Soalan? Kalau makmum syak dia muafiq atau masbuk, apa yang dia kena buat? Hak ni ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Rabi. Ada khilaf. Yang mu'tamad, kita tak ambil mu'tamad lah. Ambil pendapat yang paling mudah, Fatihah ditanggung oleh imam. Ustaz, kalau imam baca ayat kursi, kita ingatkan imam angkat takbir, berak kita rukuk. Lepas tu kita bangun balik. Apa kau Ustaz? Maka tak ada masalah. Sebab ketika itu kita tahu kita bersalah menurut imam. Maka wajib kita qiyam balik pula.
Tahu. Sekejap. Kalau kita ada baki satu rakaat lagi, tapi Tok Imam sepatutnya dah habis rakaat, tapi dia bangun sebab terlupa. Jadi kita nak buat macam mana? Dalam kitab I'anatul Talibin, dua. Sama ada kita tunggu dalam tasyahud ataupun kita mufaraqah. Kalau kita bangun dalam keadaan kita niat mengikut imam, maka sebenarnya ini sebuah i'anah. Dah. Allah Ta'ala alam, insyaAllah esok ada kelah tengok atas permintaan lagu mana, dan kalau betul ada anak apa sihat apa semua, akan ada makluman dalam grup lah. Ustaz Salahuddin ataupun Disko KPI kita akan letak muka kalau tak muka dia akan buat maklumat dalam grup esok hari. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.